Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita berada di malam yang ke-14 Sya'ban 1444 Hijrah. Malam esok disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Maknanya 2 minggu lagi kita akan berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr ya arhamar rahimin. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengizinkan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Baik, kita sambung perbincangan kita di muka surat 29, masih lagi di dalam tajuk mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Di mana perenggan akhir abang kita berhenti baru ni, dalam hadis lain dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah." Dahulu aku melarangmu menziarahi kubur, tetapi sekarang lakukanlah. Sesungguhnya menziarahi kubur dapat menjadikan diri zuhud terhadap dunia dan ingat akan kehidupan akhirat. Hadis Nabi ini, Nabi menceritakan bahawa dulu baginda melarang menziarahi kubur, tapi sekarang kata Nabi lakukanlah. Sebab apa? Sebab dengan menziarahi kubur dapat menjadikan kita ni orang yang zuhud terhadap dunia dan akan menjadi orang yang ingat akan kehidupan akhirat. Sebab tu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi kubur, terutamanya waktu malam. Diceritakan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari, pada malam nisfu Sya'ban, pada malam separuh daripada bulan Sya'ban, baginda sallallahu alaihi wasallam
Gilirannya di rumah Siti Aisyah. Aisyah tu bila jaga di waktu malam, dia tengok Nabi tak ada di sisi dia. Maka dia bangun cari Nabi, tahu-tahu Nabi duduk dekat dalam perkuburan Baqi'. Aisyah pergi kenapa Rasulullah sini, dan Rasulullah bermunajat kepada Allah Ta'ala, mohon minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika tidak keberatan, ampunlah dosa penghuni Baqi' ini. Dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, pada malam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengamati, perhati kepada hamba-hamba dia. Siapa yang bersungguh nak minta ampun, Allah Ta'ala nak ampun. Siapa yang bersungguh bermunajat, Allah Ta'ala nak terima munajat dia. Siapa yang sungguh memohon taubat kepada Allah, Allah Ta'ala nak terima taubat dia. Maka Nabi kata, pada malam ni banyaklah kamu beribadat. Sebagaimana banyaknya kambing, bulu kambing. Bulu kambing kaum Bani Kilab ni, maknanya banyak mana dosa manusia pun Allah Ta'ala nak ampunkan. Sekalipun seperti bulu kambing kaum Bani Kilab. Di mana kita pada malam yang ke-15 kita boleh ambil lah kesempatan, tak semestinya baca Yasin, banyak kita doa, banyak kita baca Quran, banyak kita semai sunat, banyak kita istighfar, banyak kita zikir, banyak kita mohon kepada Allah. Sebab itu dia ada kelebihan pada malam tersebut. Begitu. Maka Nabi ni diziarah kubur pada malam, pada waktu malam kita, waktu malam. So ke malam sehari pun tak apa nak tengok, lalu ke kubur. Suatu benda yang menjiwai, rasa takut lalu ke kubur. Sebenarnya tidak ada apa pun di kubur tu. Maka kalau kita ziarah di waktu malam, lebih lagi mengisafi diri kita sebenarnya. Maka Nabi suruh kita ziarah ni kerana banyak sebab lah. Antaranya supaya kita ni jadi orang yang zuhud, tak sahur sangat dunia. Sebab apa? Sebab bila kita ziarah kubur, kita tengok ni kubur mula haya, ni mula mak, ni mula tok, ni mula habang, ni hak mula anak kita, hak ni hak cucu, mati belakang dah demo ni. Maknanya tak ada gapo pun benda-benda hak di dunia hak ada tu yang dibawa bersama. Sebab kita kena ingat mati ni adalah suatu perpindahan daripada alam dunia kepada alam kubur, alam akhirat. Bila kata pindah ni, dia hidup lah. Bukan kata mati tu tamat riwayat, tak. Mati tu tamat riwayat di dunia, ya, tapi diganti dengan alam lain. Maka bila kata kita berpindah ke alam lain, maka pindah nak hidup sana tu mesti kena bawa bekal. Sebab kita hidup di dunia hari ni lah, kita hidup di dunia hari ni, kita nak pindah, nak pergi mana, nak pergi ke Thailand, ke nak pergi ke Indo, ke nak pergi ke Amerika, ikutlah mana-mana pun. Apa yang kita ada sini, duit sebagai contoh, tak boleh nak guna sana. Dia kena pakai duit dia. Dia kena pakai duit dia. Kalau kita nak pergi ke akhirat, gapo kita kena bawa? Duit tak laku. Orang negara mana bawa duit masing-masing negara dia untuk beli sana, tak, itu tak laku. Harta benda nak bawa tak boleh. Kaum kerabat, waris-waris, anak beranak, sains sobat, sama telah dah. Tak akan bersekali dengan kita. Pangkat jawatan pun tak boleh nak tolong, tak ada apa sekali. Setakat ni lah belakang. Jadi hak gi sekali kita ni adalah amal salah. Hak ni Allah Ta'ala suruh kita bersedia. Maka Nabi kata, bila kamu ni ziarah kubur, mudah-mudahan kamu tak sungguhlah berkenaan dunia. Selain pada tu, apa lagi bila kamu ziarah kubur ni, kamu akan ingat kepada kehidupan akhirat. Kita pergi ziarah kubur, kita akan ingat kepada kehidupan akhirat. Para ulama sepakat bahawa menziarahi kubur bagi lelaki tidak dilarang. Manakala menziarahi kubur bagi wanita masih ada perselisihan pendapat. Apabila wanita ketika menziarahi kubur bercampur dengan lelaki,
maka menziarahi kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita, maka menziarahi ulama mengenai perkara ini. Ulama kita mengatakan bahawa sepakat bahawa lelaki ini tidak ada apa-apa halangan untuk dia nak ziarah kubur. Cuma bagi kaum perempuan, dia nak berziarahi kubur ni tengok kepada keadaan. Kalau capur dengan lelaki, tak boleh. Kalau dia pergi sama-sama puan saja, tak apa. Dan kalau lelaki puan pun boleh, tapi kena asing, tak boleh nak gaul gitu. Sebab muka kubur ni kadang-kadang muka di tanah perkuburan orang awam. Orang tu orang ni pakai lagi ziarah kubur masing-masing. Dia dengan kita tu tak ada jadi gana-gana, maka dia kena jagalah situ. Nak mengelak daripada fitnah yang sebenarnya. Kalau tidak menimba apa-apa fitnah, tak ada masalah. Jadi Islam ni dia larang benda-benda gitu, takut menimba benda tak baik nak lagi di kawasan perkuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah ziarah kubur olehmu. Zuruhat, perintah yang terdapat dalam hadis tersebut adalah untuk lelaki dan perempuan. Apabila masa dan tempat menziarahi kubur boleh menyebabkan fitnah disebabkan bercampurnya lelaki dengan wanita, maka perkara itu tidak dibenarkan. Maknanya hadis-hadis atas tadi perintah kubur ni terbuka, lelaki puan boleh ziarah belaka. Tapi kata dia, bila tidak bercampur, tak apalah. Lelaki dengan perempuan, andainya kata dia bercampur, maka tidak dibenarkan. Kerana pandangan lelaki kepada wanita atau sebaliknya boleh menyebabkan fitnah. Orang yang Islam ni dia jaga. Orang lelaki dengan orang puan ni dia lagu lain. Bila orang lelaki tengok orang puan, ataupun orang puan tengok orang lelaki ni, dia jadi lagu lain. Dia pandangan bukan seperti biasa. Oleh yang demikian, apabila mereka akan kembali daripada menziarahi kubur, sebaiknya berjalan secara berasingan. Maknanya dia wissadanya begitulah. Maknanya biasa kita pergi dengan keluarga. Tidak menimbul fitnah, tidak menimbul masalah, tak apa. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kubur sebelum menziarahi kubur dibenarkan. Dulu Nabi kata dia tidak benarkan orang puan ziarah kubur. Dan kalau kita tengok hari ni sekalipun, kalau di kubur bakit tu, kubur bakit orang puan tak boleh nak ziarah. Orang lelaki boleh pergi ziarah, boleh masuk dalam, orang puan tak boleh. Dan orang lelaki pun waktu subuh dengan waktu lepas subuh dengan waktu lepas asar, dua waktu ni dia boleh masuk. Orang puan kalau dia pergi, dia kena doa daripada luar sahaja. Dia tidak dibenarkan masuk. Maka kata dia, Nabi antara tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam ini tidak membenarkan wanita menziarahi kubur ini. Kenapa? Kerana takut menimbulkan fitnah. Tetapi setelah Nabi mengizinkan menziarahi kubur, maka hukum menziarahi kubur bagi lelaki dan perempuan menjadi mubah, yakni boleh. Sebagaimana kami terangkan tadi. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa dia pergi ke kubur dan sesampainya di sana dia berkata, wahai penduduk kubur, ceritakan kepada kami tentang keadaan kamu semua. Jika tidak, maka kami yang akan memberikan kamu semua berita. Ali kemudian berkata, berita daripada kami adalah hartamu telah dibahagi-bahagikan, anak-anak perempuanmu telah dikahwinkan, dan rumahmu telah dihuni oleh kaum yang bukan golonganmu. Ali berkata lagi, demi Allah, seandainya mereka, yakni orang yang telah mati, dapat bercakap, maka dia akan berkata, kami tidak pernah melihat bekalan yang lebih baik daripada takwa. Dicerita kepada kita bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa pergi ke kubur, pergi ziarah kubur. Bila sampai kubur, dia tanya, wahai penghuni kubur, wahai penduduk kubur. Noroyak dia ni berdialog dengan orang yang mati dah. Dan dia membayangkan seolah-olah orang tu bila ditanya ada tindak balas jawab balik.
Mana Sayyidina Ali tanya lagu mana lah demo-demo ni duduk dalam kubur. Gapo cerita, gapo berita, lagu mana suasananya. Lalu kata Sayyidina Ali, oleh kerana kamu tak cerita, tak bagi, tak apalah aku cerita pada kamu. Iaitu kata dia untuk pengetahuanmu, anak-anakmu besar dah belaka. Harta benda mu tak ada belaka dah, orang bagi belaka dah. Sepeninggalanmu hari tu, pakat jawatan orang lain sandang belaka dah. Dan rumahmu, isteri kamu tu kahwin lain dah. Maknanya tak ada gapo dah tentang dunia yang kamu tinggal pada hari itu. Dan dunia yang kamu disuruh selama kamu hidup tu, itu adalah setakat tu ya. Jadi gapo? Jadi milik orang lain belaka dah. Tempat kerja kamu orang isi belaka dah. Harta benda kamu pakat bahagia bilis belaka dah. Pangkat kamu orang lain pula dah ambil alihnya. Tak ada gapo dah lah. Anak-anakmu pun besar belaka dah, ada kahwin dah. Isteri kamu pun kahwin lain dah. Kalau isteri, kalau suami pun, suami kamu kahwin lain pula dah. Maknanya begitu. Lalu kata Sayyidina Ali, andai kata jika ahli kubur tu boleh bercakap, tentu mereka akan kata apa? Semuanya kami tidak nak belaka. Yang kami nak adalah bekalan yang baik daripada, tidak ada bekalan yang lebih baik daripada takwa. Mesti dia akan jawab gitu. Jadi sebab itulah kita nak mati ni, kita kena bawa bekalan takwa lah. Maka nak bawa bekalan takwa ni, dia kena sungguh, dia kena bekerja, dia kena berusaha. Mari masjid ni kita berusaha. Untung orang mari masjid ni banyak, ia dapat pahala tuan-tuan. Bersusun-susun, berganda-ganda. Sebagaimana kita doa sama tu lah. Hebat tu hebat orang mari masjid tu, nak mari tu, ia tulis pahala dah. Nak mari. Berasa nak pergi masjid malam ni. Berasa nak pergi masjid tu ada dah pahala. Apabila dia mari, selangkah ditulis pahala, selangkah diampun dosa, selangkah ditulis pahala, selangkah diampun dosa. Siapa di masjid, boleh pahala lain pula. 3 dos itu. Masuk masjid, boleh pahala lain pula. 4, niat i'tikaf boleh pahala. 5, semaya sunat boleh pahala. 6, semaya berjemaah pahala pula. 7, wirid zikir doa pahala lain pula. 8, lepas tu duduk dalam majlis ilmu pahala lain pula. 9, semaya isya pula. 10, jalan kelik pula boleh pahala pula. Diapa dosa pula. 11. Bayangkan kalau setiap hari 5 kali sehari kita boleh buat benda ni, tidak kau banyak kena pahala. Allah Ta'ala mudah-mudah nak beri pahala kepada hamba dia. Mari mana? Mari rumah Allah. Menjadi tetamu Allah. Menjadi tetamu Allah tu maknanya Allah Ta'ala beri pahala siapa gitu. Jadi pahala ni kita nak bawa balik hari kita mati. Tapi sedih kadang-kadang di kalangan kita ada tak siapa ke masjid. Jaga-jaga sekali siapa lah. Kadang-kadang dengar dengan iso je siapa. Kadang-kadang sekali Jumaat ya, ada orang lain kat sibuk semua. Kadang-kadang raya je, kedai kelik main masjid. Oh lebih teruk lagi orang usung, bila mati tu mari masjid suruh pakat semaya. Ya kawan teko hidup tak ada usung pun dia main masjid. Malangnya orang ni. Wal'iyazubillah. Dia jadi siapa berkat ni, dia luput belaka dah lah. Tak ada masjid untuk dia. Dalam kubur tak ada masjid dah. Dalam kubur tak ada semaya dah. Dalam kubur tidak ada apa-apa lagi dah urusan. Urusan ibadat kau, urusan dunia kau, semua habis belaka dah. Dalam kubur satu tempat yang kita nak rehat sebenarnya. Pas nak jadi rehat lagu mana kalau dah bekalan tu tak ada. Ini benda-benda yang kita kena renung untuk diri kita. Nak lagi kita hari ni hormon 60 dah. 60 ni maknanya mati dah benar. Moga Nabi kita 60. Cuma Allah Ta'ala bagi rezeki lagi kepada kita, sebenarnya peluang untuk kita menambahkan amal ibadat. Peluang untuk kita untuk bertaubat kepada Allah. Tapi peluang ni pun kita tak rebut juga. Kita nak sebut gana lagi. Kita nak tempuh panjang mana lagi hidup kita. Tempuh sebenarnya habis, dah hidup. Tapi Tuhan bagi subsidi. Dalam subsidi pun tak erti juga nak guna nikmat kehidupan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Malangnya hidup manusia. Sedangkan kita perjalanan tu jauh. Perjalanan tu lama. Akhirat lama. Hak bumi masyarakat saja pun berjuta tahun dah.
Lepas tunggu kira cara lagi. Maknanya kesukaran demi kesukaran. Sayyidina Uthman gana. Dia ziarah kubur, dia teriak. Basah janggut. Bapa tuan iman. Bapa Amirul Mukminin, bapa khalifah. Bapa sahabat Rasulullah menangis ni. Dia kata aku teriak, aku teringat kepada hadis Nabi. Nabi kata kubur-kubur ni adalah tempat persinggahan pertama. Perpindahan pertama daripada alam dunia kepada alam akhirat kubur. Kubur dia ni Syamil, kubur ni lapan molek, kubur dia ni satu tempat pertama syurga. Orang ni selamat belakang. Dalam kubur dia selamat, bakit pada kubur selamat, di akhirat dia selamat, di tiang sirat dia selamat, timbal kira cara amal ibadah dia selamat. Siapa dia masuk syurga? Orang ni beres, tak ada masalah. Tapi kalau kubur ni mendatangkan masalah dah kepada dia, kubur ni satu tempat yang mana ni menyiksa dah hidup dia, kubur ni tikari dia mati tak ucap selamat datang pada dia, kubur ni sendiri melaknatkan kepada dia, artinya semua perjalanan payah belaka. Bangkit dia pun susah, di akhirat pun dia susah. Jadi aku takut tu, kata Sayyidina Uthman. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Nampak ada orang yang nampak tentang perjalanan permusafiran serta pada ni, dia akan lebih beringat, dia akan lebih berhati-hati. Dia tak ada nak ria-ria, nak galak-galak tentang dunia, tak ada. Nah, dia ada, maknanya perjalanan yang dia akan hadapi itu, itulah keadaan. Maka Abu Al-Atiyah berkata dalam suatu syairnya, hanya orang cerdik pandai cendekiawan Islam ni, dia kecek dalam bentuk syair, dalam bentuk orang panggil pujangga, madah pujangga ni bahasa tinggi lah, jenis orang sastrawan. Nah, jenis dia katakan bersajaknya bahasa dia, betapa anehnya manusia yang sekiranya mereka berfikir dan muhasabah diri, maka mereka akan dapat melihat dengan mata hati. Mereka akan menyeberangi dunia ke dunia lain, kerana dunia memang jambatan. Tidak akan ada kebanggaan kecuali takwa. Ketika mahsyar terbentang, sungguh mereka akan sedar bahawa takwa adalah perkara terbaik yang ditabung. Apa gerangan tanggapan makhluk yang awalnya air mani, sedangkan akhirnya akan menjadi bangkai yang busuk. Kini dia tidak punya persembahan yang diharapkan, dan bahkan dia tidak pernah mahu terlewat daripada perbuatan terlarang. Di sana segala urusan dirinya akan diuruskan orang lain. Dia hanya akan menerima keputusan dan nasib. Sedap bahasa dia tu. Ya, dia wayak diheran dengan manusia ni. Jika manusia ni mikirlah. Dan memang kita kena mikir pun. Dan memang kita kena ambil cana lah benda-benda gini. Untuk siapa? Untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Di mana kata manusia sekiranya dia ni fikir, dia akan muhasabah diri dia. Gapo dia muhasabahnya? Dia akan dapat tengok dengan mata hati dia sendiri, di mana dia ni akan menyeberangi dunia ke dunia lain. Aku ni tak sudah sini, aku tak selesai sini ni, ada tempat lain aku kena pergi. Jadi nak pergi ni mesti kena ada benda, tak boleh pergi gitu. Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Mekah, nak pergi mana-mana orang dunia, ada benda yang kita kena bawa. Pasport ke, pakaian ke, duit ke, kad kredit ke, apa mesti kena bawa. Dia tak boleh pergi dengan gitu, tak apa. Maka orang ni nak pergi, orang tak balik dah. Nak pergi kepada dunia lain, daripada dunia kita ini, kita tinggal pada dunia lain. Memanglah kata dia, dunia hari ini adalah suatu jambatan yang kita akan menyeberanginya. Jambatan kita lah ni di atas jambatan, ya sebenar. Jalan meniti atas jambatan sehari-sehari. Mati tu dah cuma tak siapa lagi. Dan kita percaya memang kita akan mati, tapi persediaan tu kita tak sesungguhnya. Sebab kita tengok dah kematian saudara-saudara kita. Dalam rumah kita, mak ayah kita mati belakang dah. Kita urus kematian dia. Kita hari ni akan tiba giliran kita juga akan mati seperti mereka. Maka kata dia, sebagai bekalan nak menyeberangi jambatan dunia ni, tak ada benda yang boleh dibangga. Matinya kita seorang raja, matinya kita seorang penguasa, matinya kita seorang bertakhta, matinya kita seorang yang berharta, matinya kita seorang pahlawan. Siapa sekalipun jenama kita, tak gerak tuan-tuan.
Hak naknya mati kita seorang yang bertakwa. Hak ni beres. Hak ni comel. Kalau selain pada tu tak selamat belaka. Maka biar dia kata dia nak sungguh kita ni biar kita mati sebagai seorang takwa. Kenapa? Kerana ketika sampai di mahsyar nanti yang terbentang luasnya, lamanya situ. Mahsyar-mahsyar ni tempat tak ada gapo sekarang. Bukan bumi mahsyar ni sebagaimana bumi yang kita bayang pada hari ni. Dia rupuk pun dia tak ada. Bayangan sikit kecil pun tak ada. Air pun tak ada. Makanan pun tak ada. Tempat nak berlindung tak ada. Tak ada belakang. Panah-panah sungguh. Lapar-lapar sungguh. Dahaga-dahaga sungguh. Seksa-seksa sungguh. Manusia nak buat kan? Jadi kita kena ingat aku akan hidup sini satu ketika nanti. Mahsyar yang terbentang luah. Sungguh mereka kesedar. Tika itulah baru teriak. Tika itulah baru menangis. Rugi aku. Di dunia hari itu tak sungguh ibadat. Rugi aku hari itu. Di dunia hari itu tak tengok masjid. Aku lalu saja ya. Rugi aku hari itu beli. Tiga aku ro'at. Tiga sipel ya. Tak aja buka kelih. Rugi aku sebeh banyak mana. Aku kata diri gitu. Tak aja zikir pun. Kau dia bilang belakang. Rugi hanya sekadar rintihan yang tidak ada apa-apa keuntungan pada masa itu. Jadi sebelum kita menghitung benda tu, di sana kita hitung sini. Sebab sini di dunia ini sebelum kita mati ni diambil kira. Segala benda yang kita buat akan diambil kira, ada markahnya, ada pahalanya. Maka biarlah kata dia, takwa ni adalah merupakan perkara yang terbaik untuk kita jadikan sebagai tabung bekala kita nak balik ke akhirat. Begitulah yang digambarkan kepada kita bagaimana kita hidup hari ini supaya janganlah kita ni orang panggil apa sombong sangat. Sebab sejarah kita dengan gapo air mani ya. Patut sejarah pengakhiran kita gapo menjadi bangkai yang busuk. Tahu tu ya. Siapa nak pandang kita? Hinanya kita. Jadi mulia ni kenapa? Kerana takwa ya. Jadi biarlah siapa kita sekalipun hari ni, kita kaya ke, kita miskin ke, kita comel ke, kita huduh ke, kita orang kenal ke, orang tak kenal ke, tak ambil kisahlah hari tu, ya pasti aku nak jadi hamba yang tunduk dan taat kepada seluruh titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk situ. Biarlah hari ni hidup sekadar-kadar ada, ya sekadar-kadar boleh makan. Tak aibnya, tak ada masalah. Sebab kita nak gapo nak kaya. Tak payahlah nak jadi kaya. Ramai mana orang kaya ni tak pernah cukup pun. Baik kita ada sikit ni cukup, tak ada masalah. Nak gapo? Nak senang. Selama mana kita tengok orang senang tapi hakikat sebenarnya tak tenang pun. Baik kita tak ada gapo tenang, tak ada masalah hutang, tak ada urusan dengan orang tu dengan orang ni, tak ada. Sibuk go to go ni, tak ada. Cara-cara kita ya. Tapi kita mulia, kita bahagia, kita seronok, kita sentiasa menyediakan bekal. Mati kita tak banyak, Allah Ta'ala soal kita. Seronok kan? Kita keletak gitu. Baru kita akan rasa subhanallah, sungguh baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Habislah setakat tu. Kemudian manfaat menziarahi kubur. Manfaat menziarahi kubur. Para ulama berkata sesuatu yang paling besar manfaatnya bagi hati adalah menziarahi kubur. Benda yang paling manfaat untuk hati kita, kata ulama, ziarah kubur. Sebab orang pergi kubur ni bukan nak suka-suka, bukan nak galak benar. Pergi kubur ni dia tengok batu nisan. Pergi kubur ni dia tengok ni lah, aku mari letak ayat aku sini mula. Lagu mana lah, ya aku dari kubur. Kita ni kan, pesen manusia ni waktu kita kecil, waktu kita budak-budak, kita tengok pada orang-orang remaja, orang dewasa. Kita kata sedap, kalau aku boleh jadi orang besar apa dia. Nah, aku boleh remaja apa dia, aku boleh jadi dewasa apa dia. Sampai satu masa, kita pun jadilah orang dewasa, jadi orang besar, jadi orang remaja. Kita tengok boleh sedap, jadi orang tua dia. Nah, ada rumah, ada kerja, ada duit. Sampai satu masa, kita pun jadi pula orang tua. Ada rumah, ada duit, ada kerja. Kita berkata sedap, ya tengok orang pecing dia. Berasa juga nak pecing. Sampai masa kita pun pecing pula.
Tapi kita tak pernah tahu bagaimana orang selepas pecah. Bila dia mati, lagu mana keadaan dia? Adakah kita rasa aku nak mati? Kata, lagu mana orang mati dah? Lagu mana kehidupan dia dalam kubur? Aku rasa nak tahu juga. Adakah benda tu kita fikir? Kau fikir setakat tadi ya? Fikir setakat nak pecah tu ya? Silap lah. Jadi kita fikir biar jauh pemikiran kita, biar sampai kepada matlamat. Begitu. Maka antaranya bila kita pergi ziarah kubur ni kata dia, faedah dan manfaatnya yang paling besar ialah hati kita. Menginsafkan kita, membentuk jiwa yang baik, hati itu jadi seronok, jadi comel, jadi tenang. Kenapa ziarah kubur? Kalau kita boleh hari-hari, boleh hari-hari, tak ada masalah. Boleh pergi sekali seminggu, tak ada masalah. Ni dak pergi letak ayah kita hari dia mati, kita tak pergi pakai hari ni berapa puluh tahun. Dah tak pernah pergi ziarah kubur. Tak tahu jemaah, tak tahu gapo, tak tahu raya, tak tahu gapo. Tak dah pergi ziarah kubur. Sibuk kita. Tahu-tahu orang pergi kita kubur. Orang kita tak kelik dah lah. Tak pergi kubur tak kelik dah. Maknanya sampai kita tu mati pun kita tak ziarah kubur. Rugi. Kena ziarah kubur. Kenapa? Boleh menjadikan hati kita ni ada faedah sebenarnya. Apabila hati telah menjadi keras, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengubatinya. Kalau kita berasa hati kita ni kerah, kalau kita berasa hati kita ni payah lah, maka ada 4 cara untuk kita nak rawat, nak mengubati hati. Gapo perkara? Yang pertama, membuang semua penyakit hati dengan cara menghadir majlis taklim yang memberi pelajaran mengenai hikmah mengingati mati, cerita orang soleh, khabar baik dan ancaman, semuanya dapat mengubah hati menjadi lembut. Nah, dah. Kata dia bagi kita yang berasa hati kita kerah ni, salah satu kita nak rawat hati kita hak degil, hak tak dengar kata ni kan. Gapo kita kena buat? Iaitu kita buat semua nyakit hati kita ni. Cara kita gimana? Pergi pada majlis taklim, majlis ilmu, majlis pagi ni lah kita bicara bab-bab gini. Dia boleh melembutkan hati. Dah hadir kepada majlis taklim yang memberi pengajaran mengenai hikmah mengingati mati. Ataupun kita dengar cerita orang-orang yang soleh. Lagu mana riwayat hidup orang yang soleh, orang juru. Kita ada faedah dan manfaat tu. Kita boleh tumpang kesolehan mereka. Nah, dan juga khabar baik dan ancaman. Kita kena tahu balasan baik gapo yang kita kena buat untuk kita nak boleh. Dan balasan ancaman, balasan buruk ni gapo yang kita kena tinggal. Jadi bila kita ada benda-benda gini sebanyak dari hati kita, dari hidup kita ni kan, semua benda ni dia boleh mengubah. Hati kita boleh jadi lembut. Boleh jadi lunak, boleh jadi rasa tak sedar aku, tak dengar kata. Dia akan jadi lagu tu. Itu satu. Yang kedua kata dia banyak mengingati mati. Diceritakan bahawa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hatinya yang telah menjadi keras. Aisyah radhiyallahu anha lalu menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati kerana perkara itu dapat membuat hatimu menjadi lembut. Wanita itu kemudian melaksanakan perintah Aisyah radhiyallahu anha sehingga hatinya menjadi lembut. Riwayatnya bisa tak bisa kita mengingati mati ni kan, dia boleh mengubah hati kita boleh jadi lunak, menjadi lembut. Banyak ingat mati. Maka sedar-sedar pun mati juga. Pakak tinggi-tinggi pun mati juga. Harta banyak pun mati juga. Debel gagah tu mati juga. Mana mati. So, mudah ingat gitu. Nescaya kita akan jadi kendur kepada kesungguhan dunia. Biar kita hayati benda-benda gitu. Lalu para ulama menyatakan bahawa mengingati mati dapat melembutkan hati, menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat, menghindarkan diri mencari kesenangan dunia dan meringankan beban seseorang. Ulama-ulama kita kata bila seseorang itu mengingati mati boleh melembutkan hati. Dengan mengingati mati boleh menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Dengan mengingati mati boleh menghindarkan diri mencari kesenangan dunia dan meringankan beban seseorang. Begitu maknanya ni antara penawar yang kita boleh ambil lah. Gapo serabut bosan gapo gotu ni kadang-kadang kita kecewa ni. Bila kita ingat kematian dia jadi lagu lain dah kita. Tu riwayatnya hebatnya mengingati mati.
Dan satu lagi yang ketiga, melihat orang mati. Kita bila ada kematian, kalau boleh kita usaha, kita tengok. Kita menyaksikan tu kematian seseorang tu. Oh lagu ni mati dengan layunya dia, dengan pucatnya dia, dengan tak bergeraknya dia, dengan tidak ada nilai dah dia pada masa tu. Telah menjadi mayat yang terbujuk kaku. Di mana bila melihat orang mati, mulai sakaratul maut sehingga jiwa dicabut. Lepas tu kalau banyak orang sakit, kalau boleh kita menyertai lah. Kita tengok ketika dia berada di ambang kematian tu. Bukan satu benda yang senang sebenarnya. Menghadapi mati ni satu benda yang cukup menggurungkan, di mana jiwa dia dicabut serta membayangkan apa yang akan berlaku kepada dirinya setelah dia meninggal dunia. Bila aku mati kak, lagu ni kau juga aku. Takut tidak lagu ni, aku lebih teruk lagi pun aku tak tahu. Biar kita ada pujuk-pujuk benda-benda gitu kepada diri kita, dapat mengengkang hawa nafsu, membuang kesenangan duniawi, menyebabkan mata tidak dapat terpejam dan badan tidak dapat berehat, serta memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh. Bagi siapa? Orang yang sentiasa mengingati mati. Apa dah ini ubat untuk apa? Merawat hati kita yang kerah tadi, hati kita yang tak dengar kata tadi. Diceritakan Al-Hasan Al-Basri bahawa ketika dia pergi melawat orang sakit, dia melihat orang tersebut menderita akibat sakaratul maut. Hasan Basri ni seorang wali Allah, pernah kata dia tengok orang sakit, dia tengok orang ni menderita sakaratul maut. Hasan Basri kemudian pergi menemui keluarga orang itu, dan sesampainya di sana dia melihat semua anggota keluarganya berada dalam keadaan pucat. Keluarga orang mati tadi dekat dia pucat. Mereka lalu berkata kepada Hasan Al-Basri, makanlah hidangan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkatimu. Hasan Al-Basri kemudian berkata kepada mereka, kamu semua lebih berhak atas hidangan ini. Demi Allah, aku baru sahaja melihat orang yang sedang menanggung pedihnya sakaratul maut, dan aku tidak akan berhenti melakukan amal untuknya sehingga aku berjumpa dengannya. Neroyaknya, rasa gerung takutnya bila tengok orang berada dalam keadaan mati, dalam keadaan dia menghadapi kematian. Ini saat-saat yang cukup getih, saat-saat yang cukup membimbangkan seseorang di dalam menghadapi saat kematian. Maka biar kita, orang kata apa? Tengok benda-benda gini. Untuk apa? Untuk tazkirah kepada diri kita sendiri. Lalu kata dia, ketiga perkara yang telah dinyatakan tadi amat berguna bagi orang yang hatinya menjadi keras dan banyak melakukan dosa. Juga untuk melindungi diri mereka daripada pujuk rayu syaitan serta fitnah yang dibawanya, serta mengengkang diri daripada melakukan perbuatan dosa. Maknanya faedah manfaat dia tu memang banyaklah. Apabila kata dia ketiga perkara tersebut tidak memberi perubahan kepada diri seseorang, maka alternatif terakhir adalah menziarahi kubur. Jadi kalau tiga perkara di atas tadi tak jadi apa, tak degi apa juga, pergi ziarah kubur lah sebagai usaha. Dan akhir sekali yang keempat, menziarahi kubur sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menziarahi kubur kerana perkara itu dapat menjadikan diri mengingati kematian dan kehidupan akhirat, serta menjadikan diri untuk hidup zuhud. Maka ayat keempat ni sebagai pilihan juga kepada kita, gilah ziarah kubur. Kenapa? Kerana ziarah kubur ni dia boleh baiki diri kita, mengisahkan diri kita. Tidak ada apa lagi dah yang nak seronok bila dikubur nanti. Begitulah keadaannya dah. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan kepada kita bahawa inilah hakikat sebenarnya perjalanan hidup kita ni. Setiap hari kita jalan menuju mati, cuma tak sampai lagi ya. Cuma belum lagi sampai. Kalau dah sampai apa jua keadaan sekalipun mati kita. Sebab tu kita jangan sedar, tak apa aku sihat lagi. Tak sakit ada penyakit gapo. Kita pun kena ingat betapa ramai orang yang sihat-sihat dia mati. Kita kata muda lagi tak tua. Betapa ramai orang-orang muda mati. Nampak tak? Jadi maknanya mati tu tak semestinya kerana tua, kerana sakit. Tak. Mati itu kerana ajal. Itu adalah rahsia Allah Ta'ala terhadap hambanya. Maka oleh yang demikian kita kena sentiasa berhati-hati, sentiasa buat persediaan untuk menghadapinya. Menghadapi mati dan menghadapi hidup selepas daripada mati. Itulah untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala membuka taufik dan hidayat, membuka kepada kita pintu-pintu keinsafan supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan mengingati hari yang akan datang dalam hidup kita yang dikenali sebagai hari yang kita akan mati, dan hari pertama kita akan memasuki kubur, dan kubur itu merupakan alam yang kita akan diami selepas daripada kita tinggalkan dunia ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi renungan kepada kita di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la